Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala setelah lebih dari 1 bulan saya tak muncul di kuliah zuhur kerana sebab-sebab tertentu. Walau macam mana pun, kita sangat berbahagia bertemu dengan saudara-saudara sekalian, iaitu seolah-olah pertemuan daripada satu perpisahan yang amat panjang. Semoga tuan-tuan semua berada di dalam kesihatan dan senantiasa diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah lama saya meninggalkan, daripada mana sambungnya pun sudah agak samar-samar sekarang ini. Apa yang saya dapat kongsikan pada petang hari ini, sebuah kisah di mana sahabat Rasulullah SAW yang namanya Abu Dujanah. Abu Dujanah adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang memberi perlindungan atau menjadikan dirinya benteng kepada Rasulullah SAW bila berlakunya perang Uhud, dan beliau telah menadah belakangnya dan dihujani dengan anak-anak panah daripada orang-orang Quraisy yang masih lagi belum menerima Islam, yang akhirnya ada sebahagian riwayat mengatakan beliau telah gugur sebagai syuhada di dalam perang Uhud. Apa yang nak saya sampaikan kepada saudara-saudara sebagai satu perkongsian pada petang ini, iaitu kisah yang telah dilalui oleh Abu Dujanah. Beliau senantiasa mengikut berjemaah subuh dengan Rasulullah SAW. Tiap-tiap kali selepas beri salam, tak sempat lagi nak tunggu wirid daripada Rasulullah, beliau langsung meninggalkan masjid. Yang akhirnya Rasulullah bertanya kepada Abu Dujanah. Dia kata, "Wahai Abu Dujanah, aku ingin bertanyakan sesuatu kepada kamu. Tidakkah kamu mempunyai hajat kepada Allah?" Artinya Rasulullah mengingatkan, tidakkah kamu mau berdoa kepada Allah selepas daripada setiap sembahyang, khusus pada sembahyang subuh yang dia ikut berjemaah dengan Rasulullah. Jadi kata Abu Dujanah, tentu saja seorang hamba itu memiliki hajat yang banyak kepada Tuhannya. Tapi kenapa kamu gesa-gesa meninggalkan tempat yang diberkati, iaitu Allah Ta'ala akan mengambil ataupun mengkabulkan doa, dan ini adalah merupakan salah satu tempat dan masanya makbul doa daripada Allah. Jadi apa yang dijawab oleh Abu Dujanah, saya mempunyai keperluan lain yang saya rasakan sangat penting. Lalu Rasulullah bertanyakan, kalaulah itu bukan perkara yang peribadi yang tak mau kamu berkongsi dengan aku, kata Rasulullah, sudikah kamu menceritakannya? Baiklah, kata dia. Saya punya banyak anak-anak masih kecil. Saya takut anak-anak saya terjebak kepada makanan dan perbuatan yang haram. Sebab itu saya gesa-gesa nak pulang. Kerana yang bersebelahan jiran saya adalah seorang yang telah menanam pokok kurma, dan pokok kurma ini condong masuk ke arah kawasan rumah Abu Dujanah. Dan apabila angin bertiup kencang, kurma-kurma yang masak itu berguguran jatuh di tanah. Dan sebagai anak-anak yang kebiasaannya apabila bangun subuh ataupun bangun daripada tidur, mereka itu merasa lapar. Dan apa saja yang mereka nampak, iaitu buah-buahan yang jatuh yang sudah masak, mereka akan makan tanpa mengetahui sama ada perkara itu haram atau tidak, makanan itu halal atau tidak. Jadi saya sebagai seorang ayah yang tak mahu anak-anak saya mengambil buah-buah yang jatuh ditiup angin pada malam hari dan mereka merasakan itu halal. Jadi sebelum mereka itu bangun, dan saya seharusnya sampai di rumah dan memungut semua kurma-kurma yang masak yang telah ditiup angin itu, dan saya kembalikan kepada pemiliknya. Kerana pokok itu memang akarnya, pangkalnya itu daripada beliau, dan dia itu adalah merupakan tuan punya pokok kurma, sekalipun dia condong ke dalam kawasan perumahan saya.
Itu baiknya seorang sahabat Rasulullah yang telah memberikan kita contoh. Rasulullah mendengar masalah daripada sahabatnya Abu Dujana, dan dia lantas bangun memberi satu isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar, dapatkah kamu menolong sahabat kita ini? Jadi Sayyidina Abu Bakar datang bertemu dengan tuan punya pokok kurma tersebut, yang kebetulannya adalah orang Islam, tetapi ini adalah Islam yang munafik, diketahui oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, jemputlah dia datang bertemu kepada aku. Rasulullah kata, tak engkau, kalau aku doakan kepada Allah bahawasanya pokok kurma kamu yang satu ni yang condong kepada Abu Dujana, aku gantikan dengan 10 pokok kurma di syurga nanti. Oleh kerana beliau adalah orang Islam tapi munafik, berpura-pura saja masuk Islam, tidak mahu ganjaran yang sangat lambat. Dia kata, aku tidak mahu satu ganjaran yang tidak kontan, aku mahu satu ganjaran yang bersegera, cepat adanya. Jadi lantas Sayyidina Abu Bakar bangun. Dia kata, kalau begitu aku akan gantikan dengan 10 pokok kurma tapi di tempat yang lain. Oh, sudah tentu aku mau terima saja. Jadi apabila sudah ada pertukaran, iaitu pokok ni digantikan dengan 10 pokok kurma yang lain, yang sama baik dan dia punya jenis, maka artinya pokok yang datang daripada kawasan orang munafik ini sudah jadi milik Abu Dujana. Tapi oleh kerana dasar orang munafik tidak pernah cinta saudara sesama Islam, kerana dirinya sendiri tidak benar-benar Islam. Jadi peristiwa ini adalah merupakan satu pengajaran kepada kita. Kalaulah orang munafik tidak ada rasa cintanya kepada saudara sesama Islam kerana kemunafikannya, kita seharusnya orang yang benar-benar Islam, yang masuk Islam dengan sukarela, seharusnya menanamkan rasa cinta kita kepada saudara-saudara. Tapi pernahkah kita semak kepada diri kita? Pernahkah kita renungkan bahawasanya kita ini terkadang lebih buruk sifatnya daripada munafik yang tidak cintakan kepada saudara sesama Islam kerana kemunafikannya? Kita tahu saja kita ini Islam, tapi kita sering meletakkan hasad dengki kepada saudara sesama Islam kita. Tidak kira di mananya, sama ada di tempat luar, di sini, tempat rumah Allah sendiri pun sama-sama bekerja, sama-sama kita menabur bakti kepada rumah Allah, berkhidmat kepada rumah Allah. Terkadang kala ada rasa iri hati, rasa dengki. Sebenarnya rasa dengki itu kerana apa? Kerana syaitan tidak senang dengan perhubungan kasih sayang kita sesama Islam. Kenapa kita mesti melihat saudara kita itu sebagai musuh kita, walhal yang telah memperak-perandakan jiwa kita adalah syaitan? Kenapa kita lupakan syaitan itu adalah merupakan musuh kita yang amat nyata? Kita kena buat imajinasi sendiri bahawasanya tidak ada yang akan memperak-perandakan di rumah Allah melainkan syaitan. Maka jadikanlah syaitan itu musuh kita, bukan saudara-saudara kita. Saya kerap, malah sering melaungkan perkataan supaya menanamkan kasih sayang terhadap sesama kita, iaitu sesama Islam. Baru lepas saja berjemaah, baru saja menghadap Allah, baru saja kita mengangkat tangan mengaminkan doa daripada imam, kenapa masih tersimpan lagi kita punya rasa benci kepada saudara kita? Hapuskan. Kalau sangat susah, latih diri sedikit demi sedikit. Kita jelmakan bahawasanya yang menjadi musuh sebenar kita adalah syaitan, bukan orang-orang yang di sekitaran kita yang sama-sama berbakti di rumah Allah. Ambillah pesan ini, kerana barangkali saya akan berterusan ataupun barangkali tidak akan berterusan duduk di podium rendah ini untuk menyampaikan kuliah-kuliah selanjutnya. Kerana ini pun adalah permintaan daripada pihak atasan, maka saya sambung kuliah saya. Jadi apabila dia pulang, orang munafik ini memberitahu kepada isterinya, kita dapat untung yang sangat banyak, sebab saya sudah membuat perjanjian dapat ganti daripada 10 pokok kurma daripada pokok kurma kita yang sebatang ini saja.
Selain itu, aku tidak akan membiarkan buah-buahnya akan jatuh ke tempat kita punya jiran, malah aku akan mengambilnya. Kita sudah dapat makan daripada pokok yang sebatang ini, malah kita dapat gantian yang 10 lagi yang baru. Oh, tiba-tiba dia tidur malam, kemudian tu bangun esok paginya, mau sangat dia itu mengambil kurma-kurma yang sudah masak, tapi sangat terperanjat apabila dia melihatkan sebatang pokok kurma yang dulu asalnya di tanah tempat dia tumbuh, iaitu di kawasan perumahannya, sudah beralih kepada kawasan perumahan Abu Dujanah. Ini menunjukkan mukjizat Rasulullah SAW yang sangat punya kepentingan kepada umatnya. Rasulullah sangat sayang kepada kita. Balaslah kasih sayang Rasulullah dengan mencintai saudara sesama Islam kita. Buanglah hasad, buanglah dengki daripada hati kita, kerana kita sudah mengambil iktibar bagaimana Rasulullah dibedah, yang sudah kita jelaskan pada kuliah yang terakhir tahun yang lalu, iaitu Rasulullah dibedah bukan hanya sekali tapi 5 kali pada usia yang sangat muda, iaitu usia 4 atau 5 tahun. Kemudian tu pada usia meningkat 15 tahun ketika usia balik. Kemudian tu ketika usianya belia. Kemudian tu ketika usianya 40 tahun menerima risalah daripada Allah. Kemudian tu menerima perintah solat, iaitu ketika Rasulullah nak dimi'rajkan, maka berlaku lagi satu pembedahan. Jadi kita mengambil iktibar daripada pembedahan dada Rasulullah yang dicucikan hati beliau dengan air Zam-Zam, air yang paling mulia. Walau macam mana pun ada sebahagian keterangan para ulama mengatakan bahawasanya air yang paling mulia di muka bumi ini bukan air Zam-Zam, tetapi adalah air yang keluar daripada celah-celah jari Nabi. Kerana Nabi mempunyai mukjizat yang sangat luar biasa yang dapat mengeluarkan air-air jernih untuk minum dan untuk berwuduk daripada celah-celah jari beliau. Jadi air yang paling utama mengikut kategori kemuliaannya, yang pertama adalah air yang keluar daripada celah-celah jari Nabi. Kita sudah tidak dapat menikmatinya lagi kerana Rasulullah sudah wafat. Zaman kita dengan Rasulullah sangat sekali jauh. Kemudian tu air yang kedua kemuliaannya jatuh kepada air Zam-Zam, di mana air Zam-Zam ini adalah air yang telah ditebuk dengan sayap malaikat. Ada yang mengatakan bahawasanya dengan tumit Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ada banyak wajah-wajah pemberitaan daripada air yang datang daripada dinamakan Zam-Zam ini. Ada yang mengatakan ini adalah terusan daripada air sungai syurga, yang mana air sungai syurga itu adalah air susu. Sebab itu ada yang mengatakan siapa yang minum dengan keikhlasan yang luar biasa, iaitu air Zam-Zam itu akan dirasakan sebagai rasa susu, dan dia mengenyangkan, dan dia itu merupakan obat. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, ma'uz Zam-Zam syifa' min kulli da', iaitu air Zam-Zam adalah merupakan obat daripada segala penyakit. Ma'u Zam-Zam 5 syuribalah, dan air Zam-Zam itu adalah mengikut apa yang kita niat untuk minum. Kalau kita niat minum untuk kecerdasan, maka Allah Ta'ala kabulkan. Kalau kita niat untuk baik daripada sakit, maka Allah Ta'ala akan sembuhkan sakit. Kalau kita niat untuk kita itu sehat, untuk kita senang menghafal pelajaran, untuk kita makan sebagaimana kenyangnya makan, maka semua itu akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala mengikut daripada apa yang telah disabdakan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan kategori yang ketiga, air yang mulia, adalah air daripada telaga Kausar Rasulullah SAW, yang akan diberikan ketika selepas daripada manusia banyak, setelah nanti dihisap, dia akan meniti titian Siratul Mustaqim. Dan selepas daripada titian itulah akan kita temui telaga Kausar. Ada yang mengatakan bahawasanya siapa saja yang sudah berjaya melintasi Siratul Mustaqim, kemudian tu minum air telaga Kausar, semua sistem badan kita akan berubah. Kalau kita di dunia, sistem kita apabila kita makan berlaku penghazaman, nanti akan keluar hempas, sama ada berbentuk air ataupun berbentuk pejal, najis yang keluar daripada perut.
Tetapi nanti apabila kita sudah minum air Kausar Rasulullah SAW, ada sebahagian daripada umat yang diambil dengan tangan Rasulullah, ceduk dengan telapak tangannya dan memberi kita minum. Tak maukah kita mendapat minuman air Al-Kausar daripada tangan Rasulullah sendiri? Setentunya kita mahu. Tapi bagaimana untuk memperolehi keadaan seperti macam itu sampai kita dapat minum daripada telapak junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, kalau ada masih dalam hati kita hasad, kalau tidak ada rasa cinta kita kepada saudara-saudara kita? Sebab itu apabila kita menginginkan suatu, maka kita berusaha untuk mendapatkannya. Kerana orang yang lekas memberi maaf, orang yang jauh hatinya daripada hasad dan dengki kepada saudara Islamnya sendiri, maka itulah yang akan dapat satu kehormatan besar, diceduk oleh Rasulullah sendiri air Kausar itu daripada tangannya dan diberi kita minum. Itu adalah merupakan hadiah daripada Allah, yaitu kehormatan yang diberikan Rasulullah kepada kita. Ingatlah, untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat bukannya senang. Kita punya musuh yang sangat-sangat kebal, yang diberikan oleh Allah Ta'ala uzur, sampaikan dia punya usia itu melampaui daripada usia-usia kita, usia bapa kita, usia datuk kita, sampai berzaman-zaman selamanya dunia ini ada. Sebelum binasa kiamat, dia akan tetap hidup, akan mengganggu kita. Dia adalah yang paling Allah Ta'ala telah memberikan satu keistimewaan untuk mengganggu anak cucu Adam. Kita akan mengambil, bukan kata kita saja, malah anak cucu kita akan menghadapi iblis ini. Sebab itu berhati-hati. Sebab itu selalu dipesan-pesankan kepada anak cucu kita, jangan sekali-kali ada hasad, kerana hasad adalah merupakan satu pintu daripada pintu-pintu syaitan yang dapat masuk ke dalam diri kita. Kalau kita tutup pintu ini, syaitan tidak akan punya kekuatan, kerana dia akan kalah dengan sebab kejujuran kita. Sebab itu apabila dijanjikan oleh Rasulullah, Rasulullah tidak bohong. Apabila diberikan keistimewaan oleh Allah kepada kita, kita jangan mempersia-siakan. Macam mana cintanya Rasulullah kepada kita? Dia sangat mengharapkan semua umatnya akan dapat minum daripada telapak tangannya. Tapi apa yang kita buat? Apa yang kita balasi dengan kasih sayang Rasulullah kepada kita? Lihat Abu Dujanah ini sendiri, apabila ada masalah Rasulullah sampaikan, berdoakannya, minta saudara-saudaranya tolong. Kerana kesusahan satu saudara sama juga kesusahan kita. Kita tidak akan beriman selama kita tidak mencintai saudara kita sama macam kita mencintai saudara kita sendiri. Kita akan merasakan senang kalau saudara kita senang. Kita akan merasakan susah kalau saudara kita susah. Inilah yang dikatakan saudara sesama Islam. Maka carilah dia di dalam diri kita sendiri. Ingat, jangan ada hasad, jangan ada dengki, buang jauh-jauh. Ini adalah perkara yang senang akan syaitan masuk. Artinya kita beri permission ataupun kita beri approval kepada syaitan. Sudah aku buka pintu hasad ini, silakanlah masuk. Kalau kita sudah invite dia, kalau kita sudah jemput syaitan berada di dalam sanubari kita, sudah binasa kita. Maka sebab itu, jadikanlah solat itu sebagai benteng supaya kita senantiasa berbuat amal. Jadi apabila kita sudah mengambil iktibar daripada apa yang dibedah Rasulullah jiwanya itu, kita sendiri yang tidak dibedah oleh Allah, tetapi kita kena memerangi hawa nafsu kita. Inilah dikirakan jihad akbar, jihad yang paling besar, jihad yang senantiasa seharusnya kita berjuang tiap hari. Bangun saja pagi-pagi, kita kena berjihad, iaitu menentang hawa nafsu kita. Mau tidur, tutup mata, kita berjihad. Minta Allah Ta'ala memelihara kita di dalam tidur kita, kerana besok akan diteruskan lagi perjuangan selama umur masih ada di dalam jasad. Allah Ta'ala masih bangunkan kita pada pagi hari. Jihad menentang hawa nafsu tidak akan habis. Sebab itu kita adalah merupakan pejuang-pejuang jihad. Pangkatnya ia terserah kepada diri masing-masing. Mau jadikan kita ini apa? Mau jadikan kita prajurit biasa, soldier yang tidak ada pangkat, yang bukan korporal, yang bukan sarjan, ya kita senantiasa mengikut hawa nafsu kita. Tetapi kalau kita mahukan diri kita ini punya pangkat general, kita senantiasa berjuang menghapuskan musuh-musuh kita. Kerana lagi besar
kita menjauhkan kejahatan, lagi dekat syaitan kepada kita, kerana dia mau merampas kemerdekaan kita sebagai seorang hamba yang patuh kepada Allah. Sudah jam 2, insya-Allah ada peluang nanti kita sambung. Ya, bijaya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sya'ulillah ilahul Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.